Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pengumuman yang paling menarik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Walaupun beliau dikecam hebat, dihentam habis dan ada juga yang kata akan tumbang pada bulan Ogos yang telah pun berlalu dan tetap juga menjadi Perdana Menteri, kita ucapkan tahniah. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, tidak pernah berputus asa. Bahkan daripada Harapan Daily dilaporkan bahawa gaji sektor pembuatan akan naik RM4,510 menjelang tahun 2030. Itu janji daripada Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Malaysia sebenarnya menunggu kenaikan gaji, perubahan gaji untuk semua sektor. Tidak pedulilah itu sektor pembuatankah, sektor awamkah, sektor swastakah atau mana-mana sektor pun kita mengharapkan kenaikan gaji. Kerana untuk makluman, keperluan untuk kenaikan gaji sepatutnya sudah dilakukan memandangkan kos sara hidup dan kos sara hidup sudah pun berubah sejak beberapa tahun yang lepas. Saudara-saudara sekalian, gaji penengah bagi sektor pekerja sektor pembuatan diunjur meningkat 128% kepada RM4,510 pada tahun 2030 berbanding RM1,976 pada tahun 2021 hasil intervensi Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP tahun 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu akan didorong oleh peralihan industri ke arah aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi yang diwujudkan. Apa yang penting ialah unjuran melalui campur tangan NIMP gaji penengah bagi sektor pembuatan dijangka meningkat 9.6% mencecah RM4,510 daripada RM1,976, iaitu di bawah puratan nasional, walaupun sektor ini memainkan peranan dominan dalam keluaran dalam negara kasar KDNK. Saudara-saudara sekalian, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, dari segi guna tenaga dijangkakan unjuran pertumbuhan sebanyak 2.3% daripada 2023 menyediakan peluang pekerjaan untuk 3.3 juta orang menjelang tahun 2030. Rejekta pekerjaan yang semakin meningkat dalam industri ini disebabkan oleh penciptaan pekerjaan berkemahiran tinggi apabila negara bergerak maju ke arah aktiviti nilai ditambah dan nilai tinggi dari peningkatan dalam otomasi dan kemajuan teknologi. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi memenuhi permintaan industri, kerajaan akan melaksanakan sistem gaji progresif yang menggalakkan pembangunan kemahiran dan kemajuan kerjaya. Kerjasama swasta akan dipertingkatkan dalam program pendidikan, latihan teknologi dan vokasional TVET dan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, memastikan pemulihan kemahiran yang diperlukan oleh industri, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Beliau juga menambah, kerajaan juga yakin strategi dalam NIMP 2030 akan membuahkan hasil yang bermakna bagi memberi impak besar kepada ekonomi negara. Secara khususnya, NIMP 2030 menyasarkan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pembuatan kepada RM587.5 bilion menjelang 2030, meningkat sebanyak 6.5% daripada yang hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini pastinya akan memberikan getaran jiwa. Getaran jiwa kepada Perikatan Nasional. Manakan tidak, hari ini dikabarkan calon Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan untuk PRK di Johor, iaitu Suhaizan, yakin akan menang PRK Pulai. Pastinya keyakinan ini bukan cakap-cakap kosong, tapi mempunyai fakta, penilaian dan analisis yang amat teliti. Dan pastinya juga
Dengan pengakuan dan juga pendedahan ini, ianya akan membuatkan kem Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin akan mula pening kepala, nak cari isu, nak cari agenda, nak cari entah macam mana lagi nak menang. Tapi balik-balik yang akan diguna ialah bagaimana untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim dan mengatakan bahawa kerajaan pusat akan tumbang kalau PRK ini menang. Walhal tak tahulah daripada celah mana mereka boleh tumbangkan Anwar Ibrahim kalaupun mereka boleh menang PRK pulai. Tak dapat sebenarnya kerana mustahil untuk satu sahaja parlimen berubah tiba-tiba lah pula nak jadi berubah jadi 70 122. Tak tahulah dari mana sudut dan celahnya. Timbalan Pengerusi Amanah Johor Suhaizan Kayat bukanlah sosok asing dalam mengharungi ombak politik tanah air. Dia telah tewas 6 kempen pilihan raya sebelum ini. Kebanyakannya sebagai calon PAS sebelum tahun 2018. Dan kini dalam percubaan ketujuh untuk menang kerusi yang ditandinginya. Walaupun pilihan raya sebelum ini menyaksikan Suhaizan bertanding sebagai pembangkang di peringkat persekutuan, kali ini lelaki berusia 50 tahun itu mempunyai kelebihan pentadbiran Putrajaya di belakangnya dalam usaha mempertahankan kerusi Parlimen Pulai. Dalam temu bual bersama Malaysia kini, Suhaizan kelihatan yakin dengan peluangnya untuk mempertahankan kerusi itu. Yang sebelum ini 2 kali dimenangi bekas bosnya Allahyarham Salahuddin Ayub. Bagaimanapun dia kurang yakin dengan prospek untuk menang dengan majoriti besar menentang Zulkifli Jaafar daripada Perikatan Nasional dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Kita yakin insya-Allah boleh menang, tetapi isunya adalah majoriti. Hasrat kita untuk mendapat majoriti meyakinkan, tegas beliau lagi. Untuk menang tak ada isu, tetapi untuk mendapatkan majoriti meyakinkan itu cabaran, kata Suhaizan kepada Malaysia kini ketika ditemui di Pejabat Amanah Pulai. Keputusan PRU 15 mendedahkan Pakatan Harapan meraih bahagian paling besar daripada undi bukan Melayu, manakala sebahagian besar undi Melayu diberikan kepada Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Johor Nur Jazlan Mohamed sebagai lawan Salahuddin ketika itu. Secara teorinya, kerjasama PH dan BN yang diuji buat kali pertama di Johor boleh memperoleh lebih 80% undi daripada 166,563 pengundi berdaftar menurut statistik Suruhanjaya Pilihan Raya. Bagaimanapun, terdapat pelbagai faktor asas yang boleh menjejaskan peratusan keluar mengundi termasuk percubaan Perikatan Nasional untuk memikat pengundi Melayu dengan menyasarkan DAP, Parti Komponen Pakatan Harapan dan Sekutu Amanah itu sebagai dakwaan ancaman kepada Melayu Islam. Perikatan Nasional telah mendakwa peningkatan jumlah sokongan Melayu yang ditunjukkan untuk gabungan itu dalam 6 pilihan raya negeri baru-baru ini akan menular ke Johor. Tetapi Suhaizan menegaskan gelombang hijau yang disebut-sebut tidak akan masuk ke negeri itu. Suhaizan yang juga bekas Ketua Pemuda PAS berkata, rakyat Johor mementingkan kesederhanaan dan dengan demikian akan menolak pendekatan ekstrim Parti Perikatan Nasional terhadap Islam serta kecenderungannya untuk melabelkan lawan mereka sebagai kafir. Dalam pelbagai majlis yang disasarkan kepada pengundi bukan Melayu, Suhaizan dan pemimpin yang lain dalam kempennya menekankan kepentingan undi mereka. Memandangkan pilihan raya kecil sering dilihat sebagai kurang penting dan menyebabkan peratusan keluar mengundi lebih rendah. Kita merayu pengundi untuk turun mengundi pada 9 September ini kerana kita bimbang jika kemenangan yang kita peroleh tak dapat majoriti meyakinkan. Ia akan beri ruang pembangkang mainkan isu terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan tidak mendapat sokongan. Dan dia akan mainkan isu-isu berkaitan kestabilan meruntuhkan kerajaan, kata beliau lagi. Suhaizan juga berkata pihaknya juga merayu pengundi yang bekerja di Singapura untuk balik mengundi pada PRK kali ini. Mereka yang rasa terbeban kerana telah 2 kali mengundi dimohon untuk berfikir secara jangka panjang kesan kalau mereka tak mengundi. Menyebabkan kerajaan boleh ditohmah tidak dapat sokongan, jelas Suhaizan lagi.
Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada sidang media di Pulai awal minggu ini mendakwa kemenangan PN pada PRK Pulai ini kalau berlaku boleh mencetuskan pertukaran kerajaan persekutuan. Sementara Perikatan Nasional memberi tumpuan kepada undi Melayu, kempen PH dan Suhaizan pula berusaha mencukupi sebanyak mungkin kawasan pengundi mereka. Pada minggu pertama berkempen, beberapa majlis di kawasan majoriti Cina diketuai oleh DAP di bawah Wakil Rakyat Perling Liu Chintong. Suhaizan turut mendapat suara popular di kalangan kaum India di Johor daripada pesara Juruhebah Johor FM Madhavan atau lebih dikenali sebagai DJ Dev. Sementara itu, pengerusi Amanah Pulai itu beralih kepada sekutu barunya UMNO yang diketuai Ketua Bahagian Pulai Nur Jazlan Mohammed untuk meyakinkan penyokong BN supaya menyokong calon Pakatan Harapan PH. Suhaizan bagaimanapun agak berhati-hati dalam jawapannya apabila ditanya tentang kekuatan sebenar jentera Amanah, menyatakan walau apapun PH masih memenangi kerusi itu pada PRU 15. Macam di Pulai Kempas, kita berjumpa dengan UMNO, tak perlulah semua jentera Amanah nak pergi ke situ kan. Hanya berapa orang sajalah. Kalau di Perling, bila semua dah pakai baju harapan, macam mana nak kenal Amanah, kata Suhaizan. Dalam pertemuannya dengan cawangan UMNO tempatan, Suhaizan berkata dia ditemani Adun Kempas Ramli Bohane. Suhaizan berkata pengalamannya sebagai Speaker Dewan Rakyat Johor yang dilantik selama sepenggal mempengerusikan kerajaan pimpinan UMNO di bawah bekas Menteri Besar Hasni Mohamad digunakan untuk menggambarkan hubungan antara Pakatan Harapan dan BN walaupun sebelum kerjasama perpaduan sekarang. Satu di Perling, kempen kendalian Adun DAP Liu Chintong yang kita terus berjumpa dengan pengundi-pengundi di tempat khalayak seperti di Pasar Raya, Futsal dan lain-lain. Di Kempas sebenarnya kaedahnya kita berjumpa dengan cawangan UMNO, kata Suhaizan ketika ditanya mengenai kerjasama antara jentera PH dan BN. Kedua-dua ini kita bergerak seiring di tempat yang berbeza. Jadi peranan jentera Amanah ini sebenarnya dia manage kedua-dua pergerakan berasingan, jelas Suhaizan. Pada hari Selasa, hari ketiga berkempen, Suhaizan turut mendapat sokongan penuh Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang berikrar kekuatan penuh jenteranya untuk mencetuskan gelombang biru dan merah menentang politik ekstremis. Suhaizan kali terakhir berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Allahyarham Salahuddin dan peranannya termasuk menyelia isu yang dihadapi pengundi Pulai. Sepanjang kempennya, Suhaizan dan pemimpin PH yang lain selalunya bermula dengan peringatan tentang sumbangan Salahuddin, termasuk inisiatif Rahmah untuk menawarkan harga barangan dan perkhidmatan yang lebih rendah. Selain meneruskan legasi Salahuddin, Suhaizan berkata, visi peribadinya untuk Pulai termasuk mewujudkan persekitaran bandar yang boleh didiami dan inklusif, bermula dengan pelan tindakan mengenai isu perumahan yang menyatukan sinergi tugas, peranan dan pelaksanaan di peringkat persekutuan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Ini tambahan untuk menangani isu yang dibawa kepada perhatian Suhaizan, termasuk permintaan untuk pembinaan sebuah sekolah Tamil di Kempas dan infrastruktur asas yang lain. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 9 September depan sebagai hari pengundian bagi kedua-dua PRK Pulai dan Simpang Jeram dengan pengundian awal pada 5 September. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.